InsyaAllah kita boleh dengar insyaAllah. Kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinan Allah, dengan kasih sayang Allah, kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama pada pagi ini. InsyaAllah meneruskan siri perbincangan kita berkenaan dengan pengisian-pengisian akhir zaman berkaitan dengan pembinaan Al-Mahdiyin, iaitu pembinaan golongan yang mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah marilah sama-sama kita mengikhlaskan hati kita supaya hati kita ini benar-benar dan hanya ingin mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan marilah sama-sama kita benar-benar menjadikan hati kita ini satu perasaan, walaupun apa keadaan kita, apapun keadaan kita, kita nak menjadikan perasaan sayang, dan perasaan sayang kepada Allah. Kita nak rasa sayang pada Allah. Sebab itulah kemuncak kepada perhambaan. Maknanya dalam Islam ini, dalam iman ini, kita ada macam-macam maqam, ada macam-macam peringkat. Peringkat yang paling tinggi sekali ialah bila kita mencintai Allah, sayang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu paling tinggi lah tu. Bila mentauhidkan Allah dan sebagainya, kita sayang pada Allah. Baik, selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Rasul, kepada ahli keluarga baginda Rasulullah sallam, kepada semua para sahabatnya, semua pengikutnya, dan semua sekalian yang ada di dalam perjuangan membina risalah Rasulullah ataupun membina risalah Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tuan-tuan dan puan, pada hari ini kita sambung apa yang kita bincang semalam, iaitu berkenaan dengan sebenarnya golongan al-muhibbin atau al-muhibbun. Muhibbun ini apa? Muhibbun ini adalah orang yang sayang pada Allah. Di mana orang yang sayang pada Allah inilah merupakan orang yang akan mendapat kekuatan untuk kekal dengan akidah dan tidak akan murtad. Orang yang sayang pada Allah, sayang pada Allah ni bekalan, kita kata senjata lah, senjata. Kalau kita nak istilahkan senjata, sebab peperangan kita sedang berperang ni kan. Jadi sayang pada Allah itu senjata untuk menahan diri seseorang itu daripada berpatah balik ataupun kita kata keluar daripada Islam, murtad. Jadi itu kita dah bincang semalam. InsyaAllah hari ini kita akan sambung sikit. Yang pertama sekali saya ingin, sebelum kita pergi masuk kepada tajuk itu, mari sama-sama kita melihat tentang satu maksud yang penting di dalam ikrar kita yang kita baca di dalam solat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidup aku, sesungguhnya solat aku, inna salati, solat aku, wa nusuki, kehidupan ataupun kita kata penumpuan, fokus aku, devotion, my devotion, kita punya tumpuan, fokus kita. Wa mahyaya, kehidupan aku,
Dan wa mamati, kematian aku itu lillahi rabbil alamin. Jadi kita sering baca doa ini dalam doa iftitah dalam solat. Apa makna? Apa makna hidup kerana Allah? Solat kerana Allah. Inna salati, solat tu kita dah tahulah. Wa nusuki, kita devotion kita, niat kita, fokus kita pada Allah, kita dah tahu. Apa maksud? Apa maksud hidup kerana Allah SWT? Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sentuh sikit yang mukadimah ni. Apa maksud hidup kerana Allah, mati kerana Allah? Ini kita kena faham. Yang pertama sekali, hidup kerana Allah itu maknanya apa? Hidup kerana Allah itu ialah maknanya apa sahaja yang Allah berikan kepada kita, apa sahaja yang Allah anugerahkan kepada kita, rezekinya, sebagainya, apa sahaja yang ada pada kita ni. Tubuh badan kita, fikiran kita, hati kita, harta kita, pekerjaan kita, anak kita, suami, isteri kita. Bagi yang tidak bersuami lagi, cari suami. Maknanya sebelum kiamat ni berkahwin lah. Bagi tak ada isteri, cari isteri. Yang sebelum kiamat ni kahwin. Itu pesanan Rasul, ikut sunnah. Jadi apa maksud hidup kerana Allah ialah apa sahaja yang Allah beri kepada kita, mata, telinga, lidah, tubuh badan kita, akal kita, rezeki kita, makan, minum, segalanya yang Allah berikan kepada kita, maka kita gunakan untuk mencari redha Allah. Itu maksud kita hidup kerana Allah. Jadi maksud hidup kerana Allah ni kita kena jelas, kita kena faham. Sebab kita ingat hidup kerana Allah ni sembahyang aja, puasa aja, ibadah-ibadah yang khusus sahaja. Jadi hidup kerana Allah maknanya apa sahaja yang Allah beri kepada kita, rezeki yang Allah beri kepada kita tu semua sekali. Semua, tidak ada satu tinggal. Dan kita gunakan, kita manfaatkan apa yang Allah beri itu untuk cari redha Allah, mencari keredaan Allah. Itu maksud hidup kerana Allah. Hidup kerana Allah. Dan apa maksud mati kerana Allah? Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa mamati. Dan apa maksud? Dan aku mati kerana Allah. Apa maksud mati kerana Allah? Mati kerana Allah ni maksudnya kehidupan kita ini, kita menuntut ilmu, kita mencari hidayah Allah, kita beribadah, kita mencari rezeki untuk bagi nafkah kepada keluarga kita, kan? Kita buat baik dan sebagainya itu semua adalah orang yang mati kerana Allah. Maknanya apa? Yang mati kerana Allah ni, hidup dia tu semuanya, hidupnya itu, kehidupan dia, pergerakan dia, amalan dia tu, amal soleh dia tu, amal yang dibuat, tak kira lah amal yang khusus, amal tidak khusus, semua tu dibuat kerana Allah. Maka barulah maksudnya mati kerana Allah. Mati kerana Allah. Maksudnya yang pertama tu, dia gunakan rezeki yang Allah bagi untuk cari redha Allah. Yang kedua, mati kerana Allah ni maknanya segala yang dia buat, yang dia lakukan, ibadah dia, menuntut ilmu dia, apa saja yang dilakukan itu, itulah maknanya dia melakukan itu untuk dia mencari kita kata kematian kerana Allah. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa mahyaya maknanya kita gunakan rezeki yang Allah bagi untuk cari redha dia. Wa mamati, kita beramal, kita beribadah, kita menuntut ilmu, kita tolong orang, kita pergi bekerja untuk mencari nafkah bagi anak keluarga kita, nafkah pada dia, bekerja. Apa saja yang kita lakukan tu untuk Allah, kerana Allah, maka itulah maknanya orang tu dia mati menjadikan kematian dia kerana Allah, maknanya amalan dia tu. Jadi ini perkara yang kita nak kena rasai sebagai mukadimah pada pagi ni, iaitu kita nak lihat maknanya secara ringkas, barulah kita akan menjadikan Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan barulah kita jadi orang yang bagaimana digambarkan Allah, berubudiyah pada Allah. Jadi kita ni secara ringkas, senang kita nak faham.
Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ni kita dah hafal agaknya. Ayat yang terakhir sekali, 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ini surah Al-Kahfi yang kita baca tiap-tiap hari Jumaat ataupun tiap malam tu. Qul, katakanlah, innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu. Ya Rasulullah ni manusia seperti kita, yang diwahyukan kepada aku oleh Tuhan kamu hanya dengan yang Tuhan yang satu, Tuhan yang wahid, yang esa, yang satu. Apa dia? Oleh itu, faman kana yarju liqa'a rabbih, maka siapa-siapa yang mahukan, yang berhajat, yang percaya, yang berharap untuk pertemuan liqa' rabbih, satu pertemuan dengan Allah SWT. Siapa yang berhajat untuk berjumpa dengan Allah. Tadi kita sebut tadi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita boleh simpulkan bahawa seluruh rezeki yang Allah bagi, kita gunakan untuk cari redha Allah. Seluruh amalan kita gunakan untuk cari redha Allah. Tu hidup dan mati. Maka macam mana kita nak pastikan lepas mati tu apa jadi? Ni Rasulullah sebut dalam Rasulullah, Allah firman dalam surah Al-Kahfi ayat yang terakhir, kata kul, katakan, sebenarnya aku ni adalah rasul yang sama macam kamu, tetapi apa Rasulullah pesan. Ni surah Al-Kahfi yang akhir. Maksudnya surah Al-Kahfi ni surah akhir zaman lah, kita orang kata surah akhir zaman kan. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka siapa-siapa yang percaya, yang berharap, yang berhajat untuk bertemu dengan Tuhannya, kan, falyamal 'amalan salihan, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahda, dan jangan dia mensyirikkan Allah, mempersekutukan Allah dengan sesuatu apa pun. Baik. Jadi tadi dalam kehidupan kita ni macam kehidupan kita hari ni kan. Kalau saya cakap dengan tuan-tuan kan, apakah yang paling penting dalam hidup kita hari ini? Maka kita cakap, hari ini saya ada meeting, malam nanti saya ada meeting dengan yang amat berhormat YAB, yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia. Kan? Orang yang berpengaruh, yang ada kuasa, orang yang hebat, yang soleh, kan? Dia semayang, dia puasa, boleh baca doa, boleh baca khutbah. Ataupun kita kata malam ni, dalam hari ni, satu appointment penting. Appointmentnya itu ialah untuk berjumpa dengan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Malam ni ada dinner dengan dia, special candlelight dinner dengan Yang di-Pertuan Agong, tuan-tuan. Maka hari ni hidup kita ni daripada pagi sampailah malam nanti, kan, yang paling kita rasa sangat bila pertemuan dengan, kan, pertemuan dengan orang besar lah, kan, contohnya Agong ataupun Perdana Menteri, kan. Maka di sini kita lihat itu yang kita tertunggu-tunggu. Pukul 1 lepas subuh kita baca Quran sikit, kita tunggu Zuhur, kita tunggu, kan. Lepas asar tu, sebelum asar kita dah gerak dalam perjalanan kita sembahyang asar on the way, pada walaupun perjumpaannya pukul 9 atau pukul 8, lama lagi. Tapi kita pergi tak nak elak jam on the way, kan. Pukul 8 pertemuan ataupun pukul 9 pertemuan lepas Isyak, ataupun pukul 8 pertemuan, kan. Kita pukul 6 dah sampai, pukul 5 dah sampai dekat istana. Nak jumpa Agong, kan. Agong nak jumpa kita, Agong nak belanja kita makan, kan. Mestilah kita suka, kan. Inilah tumpuan hidup seorang dalam satu hari. Malam nak jumpa Agong, malam nak jumpa orang yang hebat-hebat lah, kan. Jadi Allah gambarkan dalam surah Kahfi ni, faman kana yarju liqa'a rabbih, maka siapa-siapa yang berharap, yang percaya, yang yakin, yang mahu liqa'a rabbih, berjumpa dengan Tuhan dia. Jadi pertemuan dengan Allah ini adalah perkara yang paling penting sekali dalam kepada orang yang beriman. Paling penting.
Maknanya yang hidup kita kat dunia ni, kita susah, kita payah, kita senang, kita mewah, kita sihat, kita sakit, kita kaya, kita miskin. Kita muda, kita tua, kita lapang, kita sempit. Semua keadaan yang ada hidup kita ni, termasuk dalam kubur, kena hempit dengan kubur, kena seksa, sebagainya, dapat rahmat daripada Allah. Termasuk daripada mahsyar, termasuk dalam syurga Allah. Sebenarnya yang dinanti-nantikan oleh orang beriman. Yang sebenar orang beriman, orang yang kenal Allah ni, dia nak jumpa Allah. Ayat ni ayat terakhir surah Kahfi. Kan? Jadi sebenarnya orang yang beriman ni, kan, dia nak sangat jumpa Allah. Maka Nabi gambarkan dalam ayat ni, maknanya Allah suruh bercakap pada kita, faman kana yarju liqa'a rabbih. Maka sekiranya kamu nak berjumpa dengan aku, seolah itulah, nak berjumpa dengan Tuhan kamu. Ini satu perkataan yang sebenarnya menggembirakan orang beriman. Sebab itulah seorang yang sayang kepada Allah, cinta kepada Allah, dia rasa nak sentiasa bersama Allah. Dia rasa sentiasa rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa rindu nak jumpa Allah. Sebab dia sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah kata apa? Falyamal amalan salihah. Buatlah amal soleh. Apa amal soleh? Yang kita sebut tadi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Segala yang aku buat ni, solat aku, doa aku, munajat aku, penumpuan hidup aku, segala yang ada pada aku ni, kita kata apa dia yang ada pada kita ni? Rezeki yang Allah bagi. Semua tu aku nak gunakan untuk cari redha-Mu ya Allah. Dan segala amalan aku, amal yang kita buat, semuanya nak dapatkan amal soleh. Maka kata Allah tadi apa? Siapa yang nak berjumpa dengan aku, falyamal amalan salihah. Buatlah amal soleh. Tapi bukan hanya sekadar buat amal soleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Allah menggunakan perkataan ahada. Allah tak berhenti sekat wala yusyrik bi'ibadati rabbih. Ataupun rabbik. Allah tak berhenti setakat wala yusyrik bi'ibadati rabbik, dan jangan kamu mensyirikkan dalam ibadah kamu pada Tuhan kamu itu. Tapi Allah yang maha sempurna, yang maha agung, yang maha agung, yang maha sempurna, yang maha bijaksana mengatakan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ada perkataan ahada. Ahada. Nama Allah SWT. Dan janganlah kamu mensyirikkan Allah, mempersekutukan Allah dengan sesiapa pun, dengan sesuatu apa pun. Itu maksud ahada. Ahada ni maknanya apa? Jangan kita syirikkan amalan kita itu dengan sesuatu pun, dengan sesiapa pun. Oleh sebab itu, dalam ayat ini kita faham apa? Sesiapa yang ingin bertemu dengan Allah, siapa yang ingin bertemu dengan Allah, liqa'a rabbih, yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, dalam keadaan Allah redha padanya, maknanya Allah redha ni maknanya dalam syurga Allah, maka hendaklah dia beramal soleh kepada Tuhan dia, kepada Allah, dan jangan mensyirikkan Allah ahada, dengan sesiapa pun, dengan sesuatu apa pun, semua tak ada. Allah sahaja, faqad. Allah sahaja, faqad. Jadi sebab tu kita faham daripada ayat ini. Apa kita faham? Ni orang Al-Mahdiyin ni kena nampak ni ayat ni. Orang yang nak mendapat hidayah Allah kena nampak. Apabila kita beribadah, jadi kalau kita beramal, kita beramal untuk masuk syurga, dengan rahmat Allah, boleh masuk syurga insya-Allah. Kita sembahyang, kita puasa, niat kita nak masuk syurga. Allah bagi masuk syurga. Dan Allah bagi masuk syurga. Ataupun kita beribadah, kita tak buat maksiat, takut daripada neraka. Maka seorang beribadah, beramal soleh, takut neraka, Allah jauhkan daripada neraka. InsyaAllah Allah jauhkan daripada neraka. Dia ibadah, sembahyang, puasa supaya tak masuk neraka. Allah jauhkan daripada neraka. Kan? Maknanya masuk syurga lah. Ataupun dia ibadah kerana nak syurga, Allah masukkan dalam syurga insya-Allah. Tetapi maknanya di sisi Allah tu ada pahala. Tetapi belum tahu, belum pasti dia akan jumpa dengan Allah.
Belum tahu, belum pasti dia akan berjumpa dengan Allah. Jadi Allah dah tetapkan dah. Dalam ayat ni Allah dah tetapkan. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ. Dan jangan kamu bukan saja buat amal saleh, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Maknanya jangan sampai kamu mensyirikkan Allah. Jadi Allah dah berbahagi-bahagikan amal. Ni kita nak beramal ni. Siapa-siapa yang beramal kerana dunia. Contohnya kita beramal, kenapa kamu berusaha keras ni? Supaya saya kaya, supaya saya jadi orang yang dipuji-puji, glamour. Orang puja saya, orang puji kita saya, orang sanjung saya. Supaya saya ni dapat pangkat yang tinggi, ada kuasa. Supaya dapat menguasai, jadi menteri, dapat jadi kuasa. Jadi ada kuasa, supaya saya ada kuasa. Kenapa kamu berusaha? Supaya saya ada kaya, kuasa dan puji sebagainya. Maka orang yang beramal kepada kerana nak cari dunia tadi, di sisi Allah tak ada pahala. Allah tak bagi pahala sikit pun. Dan dia belum tentu dapat apa yang dia nak. Ramai orang bekerja, beramal, berniaga untuk jadi kaya. Tapi tak semesti dia kaya. Ramai orang bisnes, nak berjaya dalam bisnes, nak berjaya dalam pekerjaan dia. Tapi tak semesti dia berjaya. Jadi orang yang beramal untuk dunia, kan, maka Allah akan bagi sekadar yang memang dah rezeki pada dia. Rugi tuan-tuan, puan-puan, kita beramal kerana dunia ni. Sebab tu ada orang tanya saya, macam mana nak buang dunia ni? Dunia ni menipu. Kita ingat dunia ni bagus, kita berusaha siang malam sampai sakit-sakit kita bekerja. Kita cari pangkat, cari nama, cari glamour, cari kuasa, cari dunia. Maka orang yang beramal untuk dunia tak ada satu pahala pun Allah tak bagi. Tak ada benda Allah bagikan dia, kecuali apa yang telah Allah tetapkan pada dia, rezeki. Tapi kalau orang tu beramal agar terhindar daripada neraka, dia beramal sebab dia bimbang, dia takut neraka, tinggalkan maksiat, dia pergi semayang, buat apa semua supaya bimbang jangan masuk neraka, insya-Allah pasti dia akan terhindar daripada neraka, insya-Allah. Zakat supaya tak masuk neraka, sedekah supaya tak masuk neraka, pergi haji tak masuk neraka, solat supaya tak masuk neraka. Jadi kita buat ibadah semua supaya dia takut dengan neraka Allah. Maka insya-Allah dia akan dijauhkan daripada neraka, masuk syurga. Dari pahala, Allah bagi pahala. Allah selamatkan dia daripada neraka. Orang yang beramal untuk syurga, orang yang beramal untuk syurga pula. Solat untuk syurga, puasa untuk syurga, sedekah untuk syurga, nak dapat syurga. Nak dapat bidadari. Nak dapat keseronokan dunia, ada syurga. Dia beribadah kerana nak masuk syurga. InsyaAllah ada pahala. Allah bagi pahala. InsyaAllah Allah akan dengan rahmatnya masuk syurga. Bagi masuk syurga. Sebab dia beramal untuk gaib, benda gaib kan. Allah bagi masuk syurga insyaAllah. Tapi belum tahu dia jumpa Allah dalam syurga, belum tahu dia jumpa Allah. Belum tahu. Mungkin kalau jumpa Allah pun mungkin dah berjuta tahun agaknya Allah bagi rahmat jumpa dia. Dia duduklah dalam syurga, tapi dia tak jumpa Allah. Sedih dia. Orang yang beriman pada Allah, orang yang sayang pada Allah, orang yang kenal Allah, orang yang Islam, menyerah pada Allah, buat macam-macam di dunia ni, dapat syurga, dapat jauh dari neraka, tapi tak dapat jumpa Allah. Tak dapat jumpa Allah. Kenapa tak dapat jumpa Allah? Kerana dia nak masuk syurga. Dia beramal nak masuk syurga. Dia beramal tak mau masuk neraka, takut neraka. Masuk syurga, Allah bagi masuk syurga. Allah bagi jauhkan daripada neraka. Tapi dia tidak boleh nak jumpa Allah. Tak semestinya Allah nak jumpa dia. Tak semestinya. Itu maksud ahada. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Itu maksud ahada. Maknanya, kamu beramal soleh. Wala yusyrik. Jangan kamu samakan tujuan kamu beramal itu untuk yang lain daripada Allah. Ahada. Mentauhidkan Allah. Jadi kalau kita hendak beramal kerana Allah je kita buat. Sembahyang kerana Allah, puasa kerana Allah, tinggalkan maksiat kerana Allah,
Makan kerana Allah, berkahwin kerana Allah, berniaga kerana Allah, bekerja kerana Allah, semua kerana Allah. Maka kita beribadah tadi, beribadah kerana Allah. InsyaAllah kita akan bertemu Allah. Dalam syurga kita akan bertemu Allah. Jadi bila bertemu Allah ni maknanya insya-Allah pasti masuk syurga. Pasti masuk syurga. Allah tak akan masukkan kita. Ahli neraka tak akan tengok nampak Allah, tak nampak Allah. Ahli neraka sampai bila-bila tak nampak Allah. Selagi dia dalam neraka, dia tidak akan boleh bertemu dengan Allah. Tuhan yang menjadikan dia, Tuhan yang mencipta dia, yang memberi rezeki pada dia, tidak akan bertemu dengan dia kalau dia masuk neraka, selagi tak masuk neraka. Bila Allah nak jumpakan dia, Allah pasti masukkan dalam syurga. Jadi apabila kita buat sesuatu kerana Allah, maka Allah akan bagi kita syurga. Allah akan bagi kita jauh daripada neraka. Tapi yang sebenarnya paling penting tadi ialah Allah akan bertemu dengan Allah, nak jumpa kita. Allah nak bertemu dengan kita dan kita pun memang hajat sangat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak beza dia? Jadi orang beriman bila kita kata innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya solat aku, penumpuan hidup aku, fokus aku, sembahyang kehidupan aku, mati aku kerana Allah. Maka Allah gambarkan, okey, kamu dah beramal. Beramal, tapi beramal tak cukup sekadar beramal. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Maka siapa-siapa yang berhajat, yang sayang ke Allah tadi, yang nak berjumpa dengan Tuhan dia, Rabbih, liqa'a Rabbih, pertemuan dengan Allah, dengan Tuhan dia, falya'mal 'amala salihah. Maka buatlah amal soleh. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Buatlah amal soleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan syirikkan dengan yang lain. Sembahyang sebab nak kaya. Sembahyang sebab nak syurga. Kalau nak kaya kerana bantu agama Allah, tak apa. Boleh. Ibadah juga kan. Kalau kita sembahyang sebab nak syurga, boleh. Allah bagi syurga. InsyaAllah Allah bagi syurga, rahmat dia. Allah bagi pahala. Sembahyang kerana nak syurga, InsyaAllah dapat. Sembahyang kerana tak mau masuk neraka, InsyaAllah dapat. Allah jauhkan daripada neraka. Tapi boleh tak jumpa Allah? Belum tahu. Belum tahu boleh jumpa Allah. Mungkin kalau Allah bagi jumpa dia pun setelah berjuta-juta tahun agaknya. Kalau kita bayangkan dengan masa kita kat sini. Mungkin dah berbilion-bilion tahun agaknya. Itu pun dari jauh je. Dari jauh je. Dari kejauhan. Masa tu kita orang beriman, orang Islam, rindu nak jumpa Allah. Rindu nak jumpa Allah. Sekarang kat Malaysia pula. Kat dunia, kita tak rindu Allah lagi. Di dalam syurga rindu nak jumpa Allah. Tapi oleh kerana kita tak pernah ibadah kerana nak syurga aja. Nak dapat masuk syurga, bukan nak jumpa Allah. Allah Subhanahu Wa Taala pun tak nak jumpa kita. Jadi sebab tu kita kena betulkan keikhlasan kita, niat kita. Dalam hidup kita kena tengok. Dan kalau tidak, kita ingat syurga tu yang paling besar. Takut neraka yang paling besar. Tak. Berjumpa dengan Allah yang paling besar. Itu tanda Allah redha kita. Allah suka kat kita, Allah sayang kat kita, tentulah Allah nak bertemu dengan orang yang disayangi. Manusia hamba yang disayangi, tentulah Allah nak jumpa kita. Tapi kalau kita pun tak nak jumpa dia, kita ibadah pun kerana nak dapat pahala. Kalau aku sembahyang dekat Mekah, tanah haram, 100,000 kali ganda. Kita pun pergi sana. Kita kira tu, dah berapa rakaat kita sembahyang? 100,000 kali. Mungkin dah sampai trilion. Pahala aku ni dah trilion. Dah quadrillion. Dah kuat. Zillion lah. Sampai tak boleh kira lah. Pahala aku dah banyak ni. Allah bagi syurga tak? Allah bagi syurga. Masuk syurga. Tapi berjumpa dengan dia, engkau sembahyang kerana nak masuk syurga, aku bagi syurga. Berjumpa dengan Allah, belum tahu. Belum pasti. Sebab kita tidak berniat kerana Allah. Kalau kita berniat kerana Allah, ikhlas, kita proses betul-betul, mungkin kita awal-awal lagi antara orang yang akan dibukakan hijab di syurga. Maka Allah membuka kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala, wajah Allah. Macam mana, jangan kita bayangkanlah kan.
Laisa kamitslihi syai'un, tak sama dengan apa yang kita bayangkan tu. Kan? Jadi nak sebut kat sini, inilah hakikat amalan. Amalan kita ni, kita nak kena tengok. Kalau orang berhajat dunia, berhajat kat dunia. Apa nak berhajat dunia? Dia bekerja untuk kaya, dapat dunia, dapat pangkat, dapat nama, dapat semua, dapat dunia. Allah bagi tak dunia? Belum tahu Allah bagi. Sebab dunia ni tak ada apa. Nanti kita akan bincang pasal dunia ni, kita akan bincang insya-Allah. Jadi tuan-tuan sebagai mukadimahnya, kita nak kena melihat tentang bagaimana sesungguhnya kita ni nak kena sentiasa memperhalusi niat kita. Memperhalusi amalan kita supaya amalan kita betul-betul amal yang akan membawa kita kepada Allah. Dia ada kekuatannya. Orang yang ikhlas, yang paling sempurna, dia kekuatan dia luar biasa. Terutama di akhir zaman. Tak apa kita proses diri kita. Kalau kita anak-anak tak bolehlah cakap. Kan? Kalau kita cakap anak mungkin dia tak faham. Bagi anak-anak mungkin fahamlah, kan? Maka cinta kepada Allah itu adalah merupakan perkara yang kemuncak kepada perhambaan. Dan kemuncak kepada perhambaan itu akan menyebabkan seseorang itu teringin sangat berjumpa dengan Allah, rindu dengan Allah. Walaupun dia tahu dia lemah, walaupun dia tahu dia banyak dosa, walaupun dia tahu dia banyak kekurangan, tapi dia berhajat nak jumpa Allah. Macam kita lah nak jumpa dengan orang yang paling hebat di dunia ni siapa? Mungkin Imam Masjid Haram ke, contohlah. Saya tak tahu siapa. Ulama-ulama ke, orang besar mana-mana ke. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 165, wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Sesungguhnya dan orang-orang yang beriman itu asyaddu, teramat sangat, teramat dahsyat, hubban lillah, cinta kepada Allah. Jadi takkanlah cinta kepada Allah itu dia tidak teringin pada Allah, nak jumpa Allah, mesti nak jumpa Allah punya, mesti rindu dengan Allah ni, mesti. Baik, itu nombor satu, poin pertama. Poin kedua saya nak sebut di sini pada hari ini ialah apabila kita telah mula melatih diri kita dengan zikrullah, kita melihat tentang perbuatan Allah dan sifat Allah. Kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuan-tuan buat tak tuan-tuan? Kalau buat alhamdulillah, kalau tak buat buatlah, kena buat. Sebab kenapa? Kerana sebenarnya apabila kita dah mula berzikir dan berfikir, maka ketika itu akan sampai satu tahap di mana Allah akan masukkan keyakinan dalam diri kita. Allah akan masukkan keyakinan dalam diri kita bila kita sudah mula berzikir dan berfikir. Kalau setakat berfikir je, contohnya kita menuntut ilmu macam sekarang ni, tapi kita tidak berzikir, maka hati kita dia keras, tak cukup. Kena ada dua-dua, zikir dan fikir. Sebab tu kena buat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, hati kita dengan lidah kita. Dan tuan-tuan, sebenarnya zikir ni, kalimah la ilaha illallah tu sebenarnya bersanad. Dia ada sanad dia. Dan sanad dia ada beberapa saluran dan ni kita kata jalur dia lah. Tapi sanad dia sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan sekadar kita baca, tetapi kalau kita tak jumpa tuan guru yang boleh kita ambil sanad daripada dia, tak apa. Kita dah baca Al-Quran, fa'lam annahu kan? Ya betul, fa'lam annahu. Dalam Quran pun ada, dalam hadis pun ada, kan? Qala tajdid iman, hadis tentang tajdid iman sebagainya, iaitu berkenaan dengan ucaplah kalimah la ilallah sebagai zikir. Itu pun dah cukup dah. Tapi kalau ada sanad ni, kita tahulah macam mana dia punya penghayatan dia, baik dia punya tu. Jadi kita kena dapatkan daripada tuan. Kalau ada, kalau tak ada tak apa. Benda tu dah mutawatir, dah berkembang. Baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Contohnya macam yang disebut oleh Allah Ibn Katsir radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Ibn Katsir kata apa? Ibn Katsir kata, dia kata apabila kamu sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka kamu lihat apa yang ada di depan kamu, maka kamu lihat tidak ada yang menjadikan melainkan Allah, tidak ada yang memuliakan melainkan Allah, tidak ada yang menghinakan melainkan Allah.
Mari kita hubungkan dengan tu. Jadi siapa nak ajar ni? Tuan guru ajarlah. Tuan guru yang ajar kaedah-kaedah tu kan. Jadi kita kena kalau boleh dapat, tak boleh tak apa. Tak apa, insya-Allah. Baik, jadi dah sebut kat sini, bila kita dah mulakan zikir kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dalam hati kita, dalam lidah, dengan lidah kita, kita berfikir sekali, maka Allah akan campakkan keyakinan pada kita. Sebab tu kita kena buat benda ni. Saya minta tuan-tuan buatlah. Dan apabila kita dah mula merasakan bahawa, bila mula contohnya kalimah la ilaha illallah, dia mula dengan kalimah la. La ni la menafikan. Lam tu dia nafi, meniadakan. Tidak ada illallah, melainkan Allah je yang ada. Jadi apabila kita telah yakin bahawa sesuatu itu kan hanya akan ada, wujud, dengan adanya Allah yang mencipta dia, adanya benda tu sebab Allah yang adakan. Lebih kurang bahasa kampung macam itulah. Adanya perkara tu sebab Allah yang adakan. Dan tiadanya sesuatu itu sebab Allah mentiadakan. Keluarga kita sayang kat kita, kita sayang kat keluarga kita, kat mak ayah kita, kat anak beranak kita, tiba-tiba Allah ambil dia. Mula-mula kita nampak dia, sayang dia, lepas tu dia tak ada. Allah yang meniadakan. Allah yang ambil dia. Jadi apabila kita tambah, kita telah timbul keyakinan itu bahawa adanya sesuatu Allah yang adakan, tiadanya sesuatu Allah yang meniadakan. Maknanya segalanya makhluk ni bermula dengan tidak ada, dia ada. Tidak ada, dia ada. Maknanya ada tu Allah yang adakan, Allah yang jadikan. Maka pada masa itu barulah kita boleh bertawakal pada Allah. Ini kenapa saya sebut benda ni, sebab dia sangkut dengan amalan yang sebut, amal tadi yang saya sebut awal-awal tadi. Sebab kita nak beramal dengan perasaan sayang pada Allah, ikhlas pada Allah, pada masa semua kita nak bergantung kepada Allah, bertawakal pada Allah. Hati kita kena bergantung harap pada Allah. Jadi macam mana kita nak bergantung harap pada Allah SWT ini? Kalau kita masih lagi melihat bumi, melihat pokok, melihat manusia, kita nampak manusia, tidak nampak yang adakan, yang jadikan itu Allah. Kita tak nampak perbuatan Allah, kita nampak manusia, kita nampak pokok. Besok nampak vaksin, tak nampak vaksin itu adalah perbuatan Allah. Allah yang mewujudkan, menjadikan vaksin itu. Macam mana kita nak bertawakal kepada Allah kalau kita merasakan bahawa yang kita lihat itu adalah makhluk saja, tak sampai kepada Allah. Ya, sebab itulah kita kata tadi, tawakal ni dia adalah merupakan amal hati, dia bukan amal fizikal. Amal fizikal kita kena buat semaksimalnya apa yang kita buat. Kalau nak berjaya, kita kena belajarlah, buat jadual, belajar, pergi tuition sebagainya. Kalau nak pandai silat, kena berlatih silat. Kalau nak pandai manah, kena berlatih manah. Janganlah harap kita boleh faham memanah hanya dengan kita berfikir dan membaca. Kena latih. Kalau kita nak boleh berenang, kena terjun berenang. Jangan kita baca teori-teori dia semua. Berenang tangan begini, kan? Begini sebagainya. Tiba-tiba dah boleh berenang. Tak boleh, kena terjun dalam air dalam. Berenang dulu, baru boleh berenang. Jadi tawakal ni bukannya amalan fizikal. Tawakal ni amalan hati. Keyakinan bahawa yang mengadakan itu Allah, yang meniadakan itu Allah. Maka apabila hati kita telah yakin yang adakan itu Allah, yang meniadakan itu Allah, maka ketika itu fala yata'al qalbu illa billah. Maka pada ketika itu tidak bergantung hatinya melainkan kepada Allah. Barulah boleh bertawakal hati itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lihat di sini, selagi hati kita ini bergantung kepada alam, bergantung kepada manusia, makhluk, siapa pun dia, maka ketika itu kita belum lagi merasai mengenal Allah. Kita belum kenal Allah lagi. Makhluk yang ada, yang kita melihat manusia bergantung padanya, makhluk ni apa? Kekuatan dia, kuasa dia, apa yang ada pada senjata dia. Kita nampak hebat dia, nampak dia hebat, tak nampak Allah yang maha hebat. Tak nampak dia hebat. Maka selagi kita bergantung dengan manusia, sedangkan manusia itu tak punya apa-apa pun, asalnya tak wujud pun, tak ada pun dia, maka sama je lah manusia itu dengan kita. Sama, kita pun sama dengan dia. Tak wujud pun.
asalnya. Baru wujud, Allah yang wujudkan. Maka bergantunglah pada zat yang maha ada. Jadi ini adalah keyakinan. Tawakal ni adalah amal hati, keyakinan. Jadi nak bergantung kepada Allah yang maha hidup, yang maha agung, yang maha menguasai segala-galanya. Tapi ini semua terjadi apabila hati sudah ada keyakinan. Dan macam mana hati nak yakin? Itulah kena latih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akal kita berfikir tidak ada yang menjadikan melainkan Allah, tidak ada yang memberi rezeki melainkan Allah, tidak ada yang menguatkan melainkan Allah. Kita sentiasa dalam keadaan berzikir pada Allah tadi, maka Allah bersihkan hati kita. Allah bersihkan hati kita. Allah masukkan cahaya ma'rifat. Bila kita dah ada cahaya ma'rifat, barulah kita nampak Dajjal, nampak tentera Dajjal, nampak tentera Amerika. Amerika nak serang negara kita, nak serang Asia Tenggara dengan nuklear dia. Dah tunjuk dah, nuklear nak jatuh. Nuklear nak meletup. Maka pada masa itu kita nampak, nuklear itu makhluk Allah. Tidak ada nuklear melainkan dengan izin Allah. Kalau Allah tak izin, jatuh, tak meletup. Macam mana berlaku kat Gaza 2014. Dia serang hebat, kekuatan 6 kali ganda kan bom atom yang dijatuhkan di Jepun, Hiroshima, Nagasaki. 6 kali ganda digambarkan. Bom yang jatuh di Gaza digambarkan oleh Israel sendiri. Dia sebut tentang kekuatan tentera dia nak hancurkan Gaza. Apa jadi? Bom-bomnya jatuh besar manusia, bom dia tinggi manusia, 5 kaki, 6 kaki, bomnya besar. Jatuh terpacak atas bumi, tak meletup. Tak meletup. Yang meletup-meletuplah. Yang tak meletup, banyak yang tak meletup. Sehingga Brigade Al-Qassam terpaksa. Brigade Al-Qassam ni tentera yang mempertahankan Gaza. Terpaksa buat satu squad. Buat satu division. Menghapuskan bom. Menghapuskan bom. Kena kutip pula bom-bom tak meletup ni. Bawa satu tempat jauh daripada ni. Tanam dalam-dalam. Letupkan. Ataupun diffusekan dia. Matikan dia. Terpaksa ada satu division membasmikan bom-bom yang tidak meletup. Ini kuasa Allah. Jadi apabila hati kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tengoklah mereka datang kat Laut Cina Selatan. Tengoklah kekuatan tentera dia. Ada menteri kita, bekas menteri. Kita ni mana boleh nak lawan dengan China, dengan Amerika. Kapal dia besar, kapal kita kecil. Kenapa kita melihat kapal dia besar, kapal kita kecil? Kita tak ada Allah ke? Ini masalah akidah, tuan-tuan. Kita tak ada Allah ke? Tengok kapal dia besar, kapal kita kecil. Tengok senjata dia hebat, senjata kita tak ada, panah senjata kita. Kita tak ada Allah ke? Ini tawakal. Bergantung, hati bergantung pada Allah. Tapi hati nak bergantung pada Allah, kena apa? Kena yakin dengan Allah yang mengadakan, Allah yang mentiadakan. Ini dua benda besar, tuan-tuan. Bahawa alam semesta tidak akan ada jika tidak diadakan oleh Allah. Jadi segala sifat dasar, sifat yang menjadi dasar, sifat-sifat yang menjadi dasar yang baik, sifat yang menjadi kebaikan kepada kita, yang menjadi dasar kepada tawakal tadi, ialah bahawa keyakinan bahawa alam ini ada Allah yang jadikan. Alam ni tak ada, Allah yang hancurkan. Allah yang tiadakan, Allah yang binasakan. Yakin. Tapi kita hari ni tak yakin. Kita yakin dengan makhluk lagi. Kita yakin dengan kekuatan dia. Sampai kita takut sangat. Sampai nak melarikan diri. Bukan kita melarikan diri. Sebenarnya kita tak boleh melarikan diri. Kita kena apa? Kita kena sembunyi boleh. Untuk nak bina kekuatan. Bukan lari diri. Taktikal kan. Taktikal je. Berundur sekejap untuk bina kekuatan. Bukannya kita lari. Lari ni kita pengecut. Jadi ini tawakal. Jadi dalam kehidupan kita, bila kita beramal, kita dah mula beramal. Dah beramal dengan amalan-amalan soleh yang kita sebut sebelum ni tadi. Siapa yang masuk lambat, cuba ulang tengok daripada awal. Jadi bila kita dah tengok amalan kita dah bersihkan, tidak mensyirikkan Allah, maka selepas itu tawakal pada Allah.
kita serah pada Allah dalam segala aspek. Aspek persiapan fizikal, aspek persiapan hati, aspek persiapan mental, aspek persiapan ukhuwah, aspek persiapan yang lain. Jangan kita letakkan takut kita pada makhluk. Jangan letakkan takut pada makhluk. Macam mana kita tak mau letak sayang pada makhluk. Jangan kita letak pergantungan hati kita pada makhluk. Bagaimana kita tak mau letak sayang kita pada makhluk. Jadi bukan hanya sayang aja, nak sayang ke Allah. Macam kita bincang semalam. Tetapi sebenarnya takut pun tak nak letak pada makhluk. Tawakal pun, bergantung pun tidak mau letak pada makhluk. Hati kita tak mau letak pada makhluk. Hati kita nak bergantung pada Allah. Tapi kita kena usaha maksima. Kena belajar silat, belajarlah silat. Kalau kita jangka bertembung, belajarlah silat. Belajarlah pertahanan diri. Ataupun taekwondo, ikutlah. Yang kita minat, yang kita rasa selesa, buatlah. Kena belajar, tapi hati kita. Pergantungan bukan pada silat kita. Pergantungan kita bukan senjata. Pergantungan kita bukan pada rumah kita yang penuh security, keselamatan. Pergantungan kita bukan pada makhluk. Pergantungan kita, hati kita pada Allah. Macam mana sayang kita pada Allah, sama hati kita nak bergantung pada Allah. Barulah kita mempunyai kekuatan yang sebenar. Jadi orang beriman tak takut. Tak takut. Belajar ilmu perang. Kena belajar. Kena belajar. Hanya dengan keyakinan ini akan ada sesuatu yang luar biasa berlaku. Banyak benda berlaku. Contohnya di Gaza saya sebut tadi kan. Dia hentam dengan bom. Berapa banyak bom dia masuk ke Gaza. Tiba-tiba tak meletup. Tak meletup. Bom tak meletup. Sama juga yang berlaku ke Afghanistan. Masa perang dengan Rusia dulu. Dia ceritakan banyak cerita-cerita. Kan orang kampung lawan dengan Rusia. Rusia ni standardnya Amerika. Orang kampung. Yang lawan tu orang kampung. Lebih primitif daripada orang Malaysia. Orang Afghanistan ni dari sudut moden ni lebih primitif lah kita kata. Daripada orang Malaysia. Orang Malaysia pun kan. Kita tengok, wah kita ni bagus. Kan. Tapi dia boleh kalahkan Rusia. Kita belum kata kalahkan Rusia. Baru dengar Amerika duduk kat Laut Cina Selatan, kita dah bimbang lah. Dah takut lah. Di mana kita di sisi Allah? Di mana kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi sebab tu kita nak kena melihat akan hal ini. Baik. Ini dua perkara yang saya sentuh pada pagi ni, benda yang asas. Kita kena renung-renungkan. Tuan-tuan ambil nota elok-elok, buat ambil poin-poin, cerita kat anak-anak. Cerita kat anak-anak. Inilah benda yang kita kata, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini bahagian amal. Kemudian wa man kana yarju liqa rabbih, siapa yang nak jumpa Allah pula, maka beramal soleh dan jangan syirik kepada Allah. Ini kan, bila kita dah beramal, maka tawakal, pergantungan kita. Kita bergantung pada Allah. Dan kemudian kita berharap, ar-raja. Ar-raja pun pada Allah juga. Jangan berharap pada makhluk. Siapa yang berharap pada makhluk, dia telah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama lah, macam sayang sama juga. Kan? Itu kita nak kena tengok balik, renung balik hidup kita. Supaya hidup kita ni boleh sampaikan kepada anak-anak kita. Saya tahu ramai ni suri rumah, sampai pada suami. Kan? Macam mana nak sampai pada suami? Macam mana nak sampai pada anak-anak? Saya ni bukan pendidikan Islam, saya pendidikan sekular, sekolah sains. Ataupun tak sekolah, saya tak sekolah kata. Macam mana nak sampaikan anak? Nombor satu, nak sampaikan kepada suami, anak-anak dan siapa-siapa saja. Nombor satu, buat sembahyang 2 rakaat dulu. Minta pada Allah. Ya Allah, aku nak sampaikan dakwah pada keluarga aku. Nak sampaikan dakwah pada mak aku. Kan? Minta pada Allah dulu. Ya Allah, tolonglah ya Allah, berilah kekuatan pada aku ya Allah. Mereka melihat kelemahan aku, mereka melihat kedaifan aku, keaiban aku, mereka melihat kelemahan aku. Kan? Jadi susah mereka nak terima aku. Kan? Minta ke Allah. Minta ke Allah dulu. Tu maknanya kita berharap pada Allah. Ini tak kita terus tembak kat WhatsApp. Kita ni dah akhir zaman. Kita ni sebenarnya nak kena rasa Dajjal nak datang dah. Imam Mahdi, mari kita sama-sama
berzikir pada Allah, kita terus bantai, hantar kat mesej, kat Telegram lah, kat WhatsApp lah, kat apa, hantar bantai-bantai. Keluarga kita tak tahu apa-apa. Kita tengok, apa benda ni mengarut ni? Kan? Dia kata kat kita lah. Kita salah lah. Kita salah, bukan dia salah. Dia dalam alam dia. Kita dalam alam kita sekarang. Bukan alam bunian. Alam kesedaran. Dia dalam alam tak ada kesedaran. Macam mana nak kesedaran? Hati dia Allah pegang. Allah pegang hati dia. Maka bila hati dia Allah pegang, kita minta kat Allah dulu. Jangan kita rasa kita pandai dah. Aku dah dengar kuliah kan? Ustaz Nur Azman banyak dah. Dah hafal dah, dah halam dah. Kan? Banyak soalan-soalan semua aku dah tanya. Dan aku dah juga dengar Ustaz apa namanya? Auni. Ustaz Auni pun aku dah dengar. Syekh Zainul Asri pun aku dengar. Aku dah banyak dengar ni. Oh, ini dah satu kesedaran yang hebat. Kita pun bantai terus pergi ke WhatsApp. Pergi ke Telegram, message. Ajak keluarga kita. Marilah sama-sama kita mempersiapkan diri kita. Sesungguhnya akhir zaman dah, kita ni dah dekat dah semua. Dajjal nak keluar. Mahdi nak keluar. Habis semua tolak kita. Dia reject kita. Kena keluar. Kena tendang daripada grup. Ini dah ngarut dah ni. Ini ajaran sesat mana ni? Betul. Benda ni kita pernah lalui lah sama-sama kan. Jadi kita kena minta ke Allah dulu. Kalau kita nak buat sesuatu, bila kita faham bahawa kita ni makhluk, bila kita faham kita sayang ke Allah, kita faham kita nak beribadah pada Allah, kita berharap pada Allah, kekuatan sebenar Allah punya, maka kita minta ke Allah. Sembahyang 2 rakaat tu. Kalau boleh banyak rakaat. Tak mampu 2 rakaat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Minta ke Allah, rendah hati. Dalam sujud akhir, dalam hati ke, Ya Allah, aku nak cuba dakwah pada keluarga aku, Ya Allah. Aku nak cuba dakwah pada kawan-kawan aku, Ya Allah. Mak ayah aku, Ya Allah. Lembutkanlah hati mereka, Ya Allah. Kau janganlah jadikan kelemahan kami, dosa kami, rawasib jahiliah kami, keaiban-keaiban kami, kehinaan kami menghalang, Ya Allah. Hidayahmu, menghalang taufikmu, menghalang barakah dan rahmatmu, Ya Allah. Tolonglah, Ya Allah. Tolonglah, Ya Allah. Minta ke Allah. Bila kita dah minta ke Allah, lepas tu baru kita fikir pula. Kena bersedia. Nak sampai yang mana dulu? Banyak ni. Nak sampai Imam Mahdi dulu ke? Nak sampai Dajjal dulu ke? Ataupun nak sampai apa dulu? Kita tengok kuliah duha yang saya buat ni. Kan contoh. Tengok nombor 1. Saya cerita pasal apa. Nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Kan? Semua tu tersusun. Dia bukan ikut hentam kromo atau dia ada topik dia ada tajuk dia. Tengok situ baru kita nampak, kita kena sentuh hati dulu. Kena bangkitkan kesedaran dulu. Kena betulkan dulu. Mungkin kita kata kelemahan-kelemahan sembahyang baiki sama-sama. Jadi kita nak ajak orang beriman pada Allah, senang tak? Lebih senang daripada kita cakap pada dia Dajjal nak keluar. Susah cakap Dajjal keluar ni. Lebih senang tak kita? Mari kita sembahyang sama-sama, kita baiki sembahyang macam mana? Tengok buku sikit kan. Sembahyang ni kita kena begini-begini. Ustaz sebut begini-begini, kita dah ambil nota dah. Cakap sembahyang nak khusyuk dalam solat, begini-begini. Mari kita cuba buat, cuba amalkan sama-sama. Senang tak kita nak ajak orang sembahyang sama-sama? Senang. Daripada kita nak cerita pasal Imam Mahdi nak keluar. Susah. Kita boleh lah sebab kita ni dah biasa. Terdedah. Tapi keluarga kita tak faham lagi. So tiba-tiba kita cerita pasal Imam Mahdi. Dia kata ini semua dia orang teori konspirasi. Terus dia label kita kan, orang konspirasi. Padahal kita bukannya kan, orang yang cerita pasal konspirasi. Kita nak membina manusia semula di akhir zaman ni. Dan memahami pakatan jahat antara bangsa, pakatan jahat iblis ni salah satu daripada ilmu. Salah satu daripada ilmu yang kita kena tahu. Rasulullah SAW pun cari Ibn Sayyad tu, cari. Rasulullah SAW cari Ibn Sayyad nak tahu, nak kenal betul ke Dajjal ni. Macam mana, apa dia buat, nak tahu. Rasulullah SAW sendiri nak tahu. Kalau kita, katalah kita orang kata kan, si A tu Dajjal, kita nak tahu tak? Tentu kita nak tahu sebab Rasulullah pun nak tahu. Bila seorang kata si A tu Dajjal, tiba-tiba dia kata, alah ini semua konspirasi, pakatan jahat. Dia dah menolak apa yang Rasulullah buat. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tengok Ibn Sayyad, dia macam Dajjal. Rasulullah selidik, pergi. Duduk di belakang pokok kurma, nak tengok. Sampai Umar datang, Ya Rasulullah, apa yang kau tengah buat, Ya Rasulullah? Aku sedang memastikan Ibn Sayyad. Ya Rasulullah, dia Dajjal ke, Ya Rasulullah? Kalau dia Dajjal, aku nak bunuh. Sampai dia nak bunuh. Tapi Rasulullah kata, bukan, jangan. Rasulullah tak kata, bukan. Rasulullah kata, jangan. Kalau dia Dajjal, bukan kau yang akan bunuh. Isa akan bunuh.
Tapi kalau dia bukan Dajjal, sia-sia engkau bunuh dia, engkau bunuh orang, manusia buat apa? Kan? Jadi maknanya Rasulullah SAW nak tahu. Dajjal nak tahu, Rasul nak taul. Kenapa Rasul nak tahu? Sebab benda itu sebahagian daripada persiapan-persiapan pergerakan Islam. Sebahagian daripada persiapan-persiapan pembinaan kan sahabat-sahabat dia. Sebab tu Rasulullah SAW cerita. Dajjal macam gini, Dajjal macam gitu kan. Dajjal merancang begini, merancang begitu. Kan? Jadi zaman kita siapa yang nak cerita pasal Dajjal? Rasulullah SAW dah tak ada. Rasulullah SAW dah tak ada dah. Siapa nak cerita? Pasal apa yang dibuat? Sebab tu Rasulullah SAW gambarkan akhir zaman nanti umat aku akan ikut sampaikan masuk luang biawak pun dia ikut masuk luang biawak. Ini dua bangsa ni. Siapa dia? Adakah Yahudi dan Nasara? Siapa lagi kata Rasulullah SAW? Kita kena tengok Yahudi dan Nasara buat apa. Kita tengok. Kena kaji. Kalau tidak kita masuk lubang biawak macam mana dia masuk. Tiba-tiba hari ni orang kata konspirasi. Pakatan jahat. Siapa yang konspirasi ni? Kita yang kena perancangan jahat sampai kita tak berfikir pasal musuh kita buat apa. Kita telah disihir. Perkataan yang paling sesuai, disihir. Orang Islam ramai telah disihir. Sehingga dia tidak menyedari apa yang dicakap. Sembahyang pun tak perasan dia sembahyang. Puasa pun tak sedar, dia hanya disihir. Sekadar sembahyang puasa. Dia rasa macam dia sembahyang. Tapi rupanya sembahyang Allah tak terima pun sembahyang dia. Kenapa Allah tak terima sembahyang dia? Syirik melambak-lambak dalam hidup dia. Apabila dia menyamakan sayang dia kepada Allah dengan sayang kepada makhluk, anak dia, isteri dia, suami dia, sayang Allah sama sayang dengan makhluk, syirik dia kepada Allah. Apabila dia mengharap kepada Allah sama dengan mengharapkan pada makhluk, bos dia, ketua dia, raja dia, sama harapan pada makhluk dengan harapan pada Allah, syirik dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahyang tapi syirik. Kan? Jadi macam mana kita kata kan, kita ni dah okey, sebenarnya rupanya ramai dah kena sihir, sekarang ni. Kita tak perasan. Kita tengok ni. Tengok ni handphone. Kita tengok handphone, kita rasa seronok. Baca Quran tak rasa seronok. Kita telah disihir. Handphone dah sihir kita dah. Kita tak perasan. Kita baca Quran tak seronok. Baca Quran berat, zikir berat. Tapi menyanyi okey. Menyanyi okey. Hafal lagu, macam-macam lagu ada. Kemudian nak kasih Islam sikit, nasyid. Nasyidkan, menasyidkan lagu-lagu ni jadikan nasyid. Nampak Islam sikit. Kita kena sihir. Kita tak seronok baca Quran, tapi kita seronok dengar lagu. Kita tak seronok menghayati Quran, menghadamkan Quran, tapi kita seronok tengok movie. Kita telah disihir. Kita tak perasan kita telah disihir. Itu bila kita tak tahu tentang pakatan jahat ni, kita tak tahu kita sedang disihir. Jadi bila kita menghalusi balik, kita mengkaji balik, barulah kita perasan. Rupanya, aku ni rupanya. Macam setengah-setengah daripada beberapa orang hantar mesej kat saya semalam. Tuan-tuan, saya harap siapa yang tak dengar semalam punya kuliah, cubalah dengar kuliah duha semalam. Kita cerita sikit tentang sayang pada Allah ni. Kan? Rupa-rupanya kita sayang pada makhluk lebih daripada sayang pada Allah. Baru kita perasan. Apa syarat nak sayang ke Allah? Kita bincang semalam. Syarat nak sayang pada Allah ini ialah kita sanggup menerima bencana, balak daripada Allah. Kesusahan, kepayahan, penderitaan daripada Allah. Allah uji kita dengan kehilangan. Kehilangan anak, kehilangan ibu, kehilangan ayah, kehilangan kawan-kawan, kehilangan pekerjaan. Allah uji kita dengan dunia, kehilangan dunia. Tapi kita boleh sabar, kita boleh tenang. Sebab kita sayang Allah lebih daripada kita sayang dunia yang hilang. Ni kita tak perasan. Rupa-rupanya, aku ni sayang kepada dunia lebih daripada aku sayang pada Allah. Dengar yang semalam punya, kuliah semalam. Siapa yang terlepas? Siapa yang masuk lewat ni, dengar daripada awal. Baru kita faham apa yang saya cakap sekarang. Tuan-tuan rahmat Allah SWT, ini antara sebahagian daripada ciri-ciri al-muhibbun. Ataupun muhibbun ini ialah orang yang sayang pada Allah dan Allah sayang pada dia. Inilah antara ciri-ciri yang akan mendapat bantuan Allah. Jilul maw'ud, iaitu generasi yang dijanjikan oleh Allah.
Jadi kalau kita nak jadi generasi yang dijanjikan oleh Allah, kena ikut ciri-ciri ni. Kena ikut tarbiyah betul-betul. Secara betul. Ikut sepenuh hati kita. Rendahkan diri. Tak cukup sekadar zikir. Tak cukup sekadar sembahyang. Kena duduk dalam proses tarbiyah. Betul-betul ikut. Barulah kita akan dapat membina kekuatan jilul maw'ud. Generasi yang dijanjikan oleh Allah yang akan menang di akhir zaman. Kalau tidak, kita ingat kita dah okey dah. Macam mana orang lain disihir. Tengok TV. Kan? Tengah tengok cerita Hindustan. Tengah tengok cerita Hindustan. Tiba-tiba masuk waktu asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedap azan. Sedap azan. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Allah yang maha besar. Kan? Kemudian hayya 'alas salah. Marilah solat, marilah solat. Hayya 'alal falah. Mari kita menuju kejayaan. Kita tahu pun makna dia. Tapi bila tengok cerita Hindustan tu, ada berhenti solat tak? Ada berhenti solat tak? Terus sampai habis. Azan tu dalam berapa minit je, seminit dua je azan tu. Habis bukan nak solat. Habis azan, terus tengok sampai habis. Tengok-tengok, nak dekat maghrib. Nasib baik, tengok jam nak dekat maghrib, baru teringat tak solat asar lagi. Tengok-tengok dah masuk maghrib dah. Dah maghrib. Aku tak solat asar lagi. Tak perasan ke kita sedang disihir oleh Dajjal? Tak perasan kita sedang disihir. Allah panggil solat. Allahu Akbar, tiba-tiba kata Hindustan Akbar. Cerita Hindustan Akbar. Tak perasan kita kena sihir sekarang. Tak perasan lagi. Ini kalau kita bincang pasal teori konspirasi ni, orang kata konspirasi. Kan? Rasul sallallahu alaihi wasallam dia bukan hanya mencerita tentang Dajjal, tetapi dia mencerita tentang ciri-ciri Dajjal. Dia juga menceritakan tentang apa yang Dajjal buat. Supaya apa? Supaya kita melihat zaman kita ni apa yang dia buat. Kemudian kita kaji, tengok, betul lah, dia dah buat lah. Maka kita kena berjaga-jaga, berhati-hati. Jangan kita termasuk dalam perangkap dia. Kita masuk dalam perangkap dia buat apa? Rasul dah ajar dah. Ada pula setengah-setengah kata apa? Setengah-setengah kata, cukuplah kita tahu apa yang ada dalam hadis tu, tak payah nak kaji-kaji. Bila kita kaji-kaji dah bid'ah. Bid'ah dia kata kaji. Buat kajian tu bid'ah. Tuan-tuan, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Sayyidina Umar? Sayyidina Umar kata apa? Siapa-siapa yang tidak mengenal bahasa orang-orang lain, maka dia akan tertipu dengan orang bangsa tersebut. Itu bahasa. Apa lagi makar, perancangan jahat. Lagilah. Bukan saja tak tahu akan kena jadi mangsa, kita dia akan sokong pula perancangan jahat tu. Bukan kata kita jadi mangsa, tak. Kita pula dokong perancangan jahat Dajjal. Kita pula jadi tukang macai-macai, jadi pencacai kepada perancangan jahat Dajjal, Iblis. Kita pula tolong lawan orang Islam, lawan ulama Islam. Kita pula lawan orang yang nak menghidupkan Islam. Kita pula jadi pendokong kepada perancangan jahat Dajjal. Kenapa? Sebab kita kata, mana ada konspirasi ni? Perkataan jahat mana ada? Jadi, kita nak kena tengok di sini bagaimana kita disihir. Dan kita tak perasan kita disihir. Jadi, apabila kita patah balik kepada tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah kita akan dapat membina kekuatan kita semula. Boleh insya-Allah, no? Baik, dah 11.30 lah. Itulah insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang cuba saya sampaikan pada hari ini kita dapat rasa bahawa sesungguhnya kita kena agresif dalam tarbiyah. Apa maksud agresif? Bukan ganas. Agresif namanya bersungguh-sungguh. Melihat sesuatu yang ada dalam diri kita, yang perlu kita buang bersungguh-sungguh. Kita kena melihat apa kelemahan kita. Kelemahan kita nak kena perbaiki, baiki bersungguh-sungguh. Baiki bersungguh-sungguh. Dengan jiddiyah. Jiddiyah ni dengan sungguh-sungguh, sepenuh. Maya sampai penat tarbiyah ni, kita rasa penat dalam tarbiyah. Penat kita membina kekuatan kita. Bila kita bersungguh-sungguh, barulah Allah bagi cahaya-cahaya ni. Kalau kita malam-malam jumpa sekali-sekali, dengar sekali-sekali macam itu je,
InsyaAllah kita tak dapat banyak. Silat-silat tak sempat dapat lagi, Dajjal dah cantas kita. Tuan-tuan, saya sebut sini yang sesungguhnya kita di akhir zaman kebangkitan, kita memerlukan kepada madrasah tarbiyah. Maka fahamilah madrasah tarbiyah. Saya minta tuan-tuan yang baru, minta tolong kalau ada masa ataupun carilah masa supaya ikuti kuliah duha yang saya buat ni. Memang saya susun, insya-Allah. Bukan saya susun sebenarnya, Allah susun lah. Allah susun. Saya minta ke Allah. Apa nak cakap hari ni pun saya minta ke Allah. Jadi sebenarnya saya ni hanya penyambung lidah ajalah. Saya tak pandai, tapi Allah bagi. Jadi sebab tu tuan-tuan, ada hikmah-hikmah tu, ambil lah. Ambil, insya-Allah. Semua tu daripada Allah. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran semua daripada Allah. InsyaAllah. Malam ni, insyaAllah kita akan bincang sedikit. Tajuk yang kedua, bagaimana umat Islam hina. Kenapa kita hina hari ni? Sama macam kita hina di hadapan Allah. Bila kita tengok TV, azan, kita tak solat, kita sambung dengan hiburan. Kita hina di sisi Allah. Bayangkan kalau ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kita. Kita tengah tengok cerita Hindustan, tengok cerita Korea, tengok cerita apalah tak kira. Tiba-tiba azan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu di belakang kita nak pergi solat. Adakah kita akan duduk situ tengok cerita, habiskan cerita Hindustan, atau kita akan pergi solat? Orang yang ada iman sikit pun, sikit yang iman, pasti dia malu pada Rasulullah SAW. Pergi. Malu pada Rasulullah SAW. Utamakan solat. Tinggalkan yang lain. Tuan-tuan rahmat Allah Ta'ala, kita tak malu dengan Allah ke? Allah tengok kita. Allah melihat kita. Allah mengetahui bisikan kita. Allah melihat hati kita yang telah disihir, terpengaruh dengan dunia tadi. Mendahulukan dunia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi rezeki pada kita. Tiba-tiba kita tinggalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tinggalkan Allah. Allah sayang kat kita. Kita durhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak malu ke kita, tuan-tuan? Malu, tuan. Malu. Malu kita pada Allah. Malu. Jadi sebab tu kita nak kena rasa. Macam mana nak rasa ni? Tu saya sebut. Kena zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyakkan zikir. Dan sekali-sekali kita kena rancang supaya zikir kita jadi wirid. Dan kemudian selepas tu, jangan la ilaha illallah saja, kita masukkan juga ayat Quran. Contohnya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kita zikirkan. Kalau tuan boleh, tuan-tuan bacakan Fatihah tiap-tiap hari, kurang-kurang 41 kali. Fatihah, zikir Fatihah dia pakai. Ini antara yang diajar oleh Syekh Abdul Qadir Jalani rahimahullah. Nanti saya akan sebut secara detail kemudian lah, tapi ini saya ringkas 41 kali. Tiap-tiap hari amalkan. Jangan tanya saya apa hikmah dia, apa kebaikan dia, fadilat dia. Fadilat dia tentu ada dan banyak, tapi tak payah sebut sebab kita nak beramal kerana Allah. Bukankah Fatihah itu merupakan surah yang didahulukan, kan? Di hadapan maknanya mula-mula aja Fatihah dulu, kan? Pembuka. Kita nak buka hati kita, nak buka jalan tarbiyah kita, nak buka dakwah kita, nak buka kekuatan kita, Fatihah. Amalkan 41 kali. Ataupun 100 kali, ikut, boleh. Jadi selain daripada la ilaha illallah, la ilaha illallah, selain daripada Allahumma salli ala Muhammad, selain daripada subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, selain daripada zikir-zikir biasa, sekali-sekali kita masukkan, maknanya dalam hari itu ada zikir-zikir Quran. Zikir Quran yang kita zikirkan. Yang baca, yang baca kita baca. Yang kita tadabbur, yang kita zikirkan. Masukkan. Mudah-mudahan Allah buka hati kita ni dengan cahaya sehingga akhirnya kita boleh sayang Allah. Boleh sayang Allah semula. Boleh kita patah balik pada Allah balik. Hati ni nak patah balik pada Allah. Hati kita ni telah dibeli, disihir oleh sistem yang ada pada hari ini. Sehingga kita ni lebih dekat daripada sistem dunia ini daripada Allah. Kita ragu dengan Islam, takut dengan Islam. Bila sebut Islam ni takut, berhati-hati sungguh. Tapi bila sebut jahiliah ni, kita boleh buat apa kita buat. Tanpa ada perasaan malu melakukan maksiat depan Allah. Ini kita kena tengok balik pelan-pelan hidup kita.
insya-Allah. Aku li qali hadza astaghfirullahalazim. Tuan-tuan, insya-Allah kita baca doa rabitah. Bayangkan wajah anak-anak kita, saudara kita, kawan kita mudah-mudahan masuk dalam doa. Insya-Allah mudah-mudahan. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan hamidin hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub قد استمت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك فاثق اللهم رابطتها وأدمدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نسألك لسانا رتيبا بذكرك وقلبا مفعوما بشكرك وبدنا حينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشئا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك. واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا اللهم اجعلنا من المتقين حقا اللهم اجعلنا من المحسنين حقا اللهم اجعلنا من المقربين اللهم اجعلنا من الواسلين اللهم اجعلنا من العارفين اللهم اجعلنا من المحبين اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين اللهم اجعلنا من المخلصين والشاكرين والصابرين اللهم اجعلنا من المهديين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبr. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni pukul 9.30 malam kita ada siaran. Kemudian tuan-tuan kalau boleh sebar-sebarkan kita kuliah kita ni, mudah-mudahan ramai dapat manfaat insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.